Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Okey, seronok kan kalau kita lihat orang bercucuk tanam, buat kebun besar, lepas tu lihat hasil dia menjadi kan. Mesti korang menyangka kebanyakannya petani-petani ni akan menghasilkan untung yang sangat besar. Jadi untuk video kali ni saya akan berkongsi dengan korang semualah tips sebelum menjadi petani komersial. Terutama pada mereka yang masih bekerja ataupun sudah mula hendak bersara ataupun yang sudah bersara. Pada mereka ni eloklah tengok video ni supaya kita tak terpedaya dengan konsultan-konsultan ataupun dengan cerita-cerita orang yang membuat kira atas kertas, kira-kira nampak je kan, untung sana untung sini, dalam masa berapa pusingan, berapa musim je dah balik modal. Dengan perkembangan dan kemajuan teknologi sekarang ni serta sektor pertanian yang mendapat liputan meluas menyebabkan bidang pertanian ni menjadi popular di kalangan masyarakat, terutama anak muda lah, yang sebelum ni melihat pertanian ini adalah pekerjaan yang kotor, kena berjemur sehingga mungkin kulit jadi hitam lah, bermain dengan tanah, tak boleh jadi kaya dan tiada masa depan lah. Kini dengan pandangan tersebut telah berubah dan semakin ramai yang ingin menceburkan diri dalam bidang pertanian ini. Dikala ramai yang berpusu-pusu hendak menjadi petani, kebanyakannya ramai juga yang kecundang akibat terpedaya dengan kata-kata manis yang ditaburkan oleh pihak konsultan ataupun dalam seminar, iklan ataupun dalam media sosial tanpa mengetahui perkara yang sepatutnya, sehingga menyebabkan petani yang baru menceburkan diri menanggung kerugian dan ada yang perlu membayar hutang sehingga bertahun-tahunnya. Jadi pada mereka yang hendak menjadi petani tersebut, mungkin dengan video yang saya buat ini dapat memberi gambaran langkah-langkah yang perlu diambil ataupun perlu dikaji sebelum korang semua memasuki arena pertanian. Jadi korang kena ingat, pertanian ni bukan benda yang boleh dibuat main-main, boleh yang dia boleh dicuba-cuba, terutamanya mereka menggadai tanah ataupun mencagarkan tanah ataupun membuat loan. Ini bukan perkara yang main-main, sebab ini akan memberi kesan pada korang punya kewangan pada masa akan datang. Okey, untuk tips yang pertama adalah kenali diri sendiri. Kenapa saya kata perlu kenali diri sendiri ni? Sebab ramai orang yang menceburkan diri dalam bidang pertanian ni tak kenal apa kemampuan diri dia sendirilah. Contohnya kalau dia ni seorang yang ada penyakit, kalau sakitnya jenis sakit belakang ataupun kena gout ataupun kena stroke ataupun sebagainya, apabila dia sakit, siapa yang patutnya perlu buat kebun tersebut? Jadi benda ni memang kena ambil perhatian lah, kena ambil perhatian supaya kerja-kerja kebun tak tergendala. Lagi satu, pada mereka yang bekerja, yang makan gaji lah, ataupun pada mereka yang ada ibu bapanya sakit ataupun anak yang sakit, perlu juga memberi perhatian tentang ni lah, supaya korang kena kaji kalau sakit, ini sakit, siapa yang akan cover kebun korang ni, siapa yang akan ambil alih. Sebab yang pernah saya jumpa, dia buat je tapi pada akhirnya kebun tu tutup sebab fizikalnya membataskan, sebab penyakit-penyakit tu dia tak boleh nak pikul pam racun, dia tak boleh nak buat itu, nak buat ini, dan akhirnya mudahnya nak upah orang, modal pun tak cukup, akhirnya terbiar gitu je, semak je kebun tu. Okey, untuk tips yang kedua pula adalah sistem kerja ataupun kaedah melaksana ataupun cara nak menguruskannya. Okey, bila kita dah kenali kemampuan diri kita sendiri tu, jadi barulah kita boleh set
kita nak pasang sistem fertigasi macam mana, nak tanam atas tanah ke ataupun nak buat secara autopot, fertigasi bantal terbuka atau sebagainya lah, mengikut kemampuan kita yang tadi itulah, supaya kita tak terbeban dengan kekurangan ataupun kita boleh guna kelebihan kita untuk buat satu-satu sistem tu. Jadi kita kena set lah benda tu supaya itu akan menyenangkan kerja kita nanti. Kaedah melaksana tu pula kita kena fikir jugalah, kalau kita buat sistem tu siapa yang nak melaksanakannya, diri kita ataupun kita nak upah orang. Kalau kita sihat, mungkinlah kita boleh buat sendiri, tapi kalau kita tak sihat ataupun kita ada kekurangan sedikit dari segi kemampuan fizikal, mungkin perlu upah orang ataupun suruh adik-beradik ataupun suami ataupun isteri dan sebagainya. Jadi benda ni kena ambil perhatian. Sebab apa saya kata perlu kita kena ambil perhatian? Sebab kalau sistem tu yang kita buat tu tak menyokong kerja kita, kalau kita ni jenis makan gaji ataupun sebagainya, kalau kita pergi seminar ataupun kita ditimpa sakit ataupun keluarga kita ditimpa sakit, sistem ni akan membantu kita menyenangkan kerja tu. Tips yang ketiga pula adalah memilih tanaman untuk ditanam. Yang ni pun satu hal saya tengok lah, kebanyakannya orang baru-baru ni dia bila dia nak buat fertigasi ke ataupun dia nak bercucuk tanam mesti nak pilih cili. Ni pun saya heran juga, kenapa nak pilih cili, sedangkan cili ni antara benda yang susah nak dibuat. Jadi kepada orang baru yang nak ingin tanam secara komersial ni, pada saya eloklah cari satu peluang yang tanaman yang lebih mudah dijaga, jangka masa yang pendek dan memberi pulangan yang tinggi, ataupun permintaan yang tinggi kan. Jadi jangan tengok glamour orang tanam cili ataupun macam mudah je, buah tu lebat, korang berpusu-pusu nak tanam cili. Yang nanti yang kenyangnya konsultan, yang kenyangnya orang lain, diri sendiri merana nak buat. Sebab bagi saya tanam cili ataupun tanam yang jenis-jenis yang agak susah ni berisiko untuk orang baru. Jadi pilih tanaman yang mudah dijaga dan mudah ditanam. Okey, kalau nak tanam tanaman jangka pendek, mungkin kita boleh memilih tanaman yang sesuai dengan kemampuan diri kita lah, dan sistem yang kita akan pasang. Contohnya sistem fertigasi ataupun hidroponik. Mungkin kita boleh tanam sawi, terung, bayam dan sebagainya yang mempunyai permintaan tinggi tapi mudah dijaga, yang sesuai dengan tip nombor 1 lah, dengan sesuai dengan kemampuan kita. Manakala kalau kita pilih tanaman untuk jangka panjang, kita kena pilih betul-betul lah, sebab kita nak labur ni bukan untuk jangka pendek tapi jangka panjang. Jadi mungkin kita boleh pilih tanaman jangka panjang macam durian, kelapa ataupun mangga dan sebagainya lah. Jadi benda tu kena balik juga pada tips yang nombor 1, mengikut kemampuan kita. Sebab kalau kita tanam jangka panjang ni, kena tengok juga nak menebas, nak membaja apa semua tu kan. Kalau kita tak ada kemampuan fizikal, sakit belakang ke, kena gawat ke ataupun sebagainya, dah tak boleh nak buat kerja. Kalau kita nak upah orang, kalau kita banyak duit tu tak ada masalah lah, boleh upah orang. Tapi kalau tak ada duit, kita kena buat sendirilah. Jadi benda ni sangat penting untuk dikaji. Tips yang keempat pula adalah kenal pasti pasaran dan kaji pasaran lah. Sebab kebanyakannya orang yang baru tanam ataupun baru menceburkan diri dalam pertanian komersial ni, kadang-kadang dia terlepas pandang untuk mengkaji pasaran ni. Yang penting kena kaji pasaran setempat dululah sebelum kita nak main eksport ke apa tu. Yang penting setempat tu. Jadi kalau andai kata kita tak boleh jual kat pasar borong, mana kedai-kedai runcit kita ataupun dekat pasar market yang ada dekat sekeliling kita ni, boleh kita tolak untuk menjual hasil tu. Jadi kena penting ni kaji pasaran ni. Jadi kita boleh pergi survey dululah, survey dekat kedai-kedai atau market, cili apa ataupun tanaman apa yang jadi permintaan tinggi ataupun yang
ramai orang beli tapi mempunyai hasil yang pulangan harga yang baik lah. Jadi itu penting. Kebanyakan ramai yang terjun ke bidang pertanian tidak mengkaji tanaman yang bakal ditanam. Itu mudah dipasarkan ataupun tidak. Kalau boleh pilih tanaman yang mudah tapi mempunyai permintaan tinggi. Jadi permintaan tinggi tu kita kena berdasarkan pada pasaran lah, pasaran setempat kita. Kena survey dekat market-market, pasar-pasar, kedai-kedai yang mana sesuai untuk kita tanam. Kecuali lah tanaman yang kita tanam tu memang sudah mempunyai pembeli tetap ataupun ada pembeli yang sudah lock kita punya hasil. Itu kalau ada yang lock tu, jadi macam kita tak kisah sangat lah sebab memang akan ada orang beli kan. Selain daripada mengkaji permintaan tinggi, kita kena kaji adakah tanaman yang kita tanam tu banyak ditanam oleh pekebun lain. Jadi supaya kita takut pada satu-satu masa nanti kebun sana keluar hasil, kebun sini keluar hasil, sana keluar hasil, penyudahnya market dekat setempat kita ni akan berlaku lambatkan. Ini yang kita tak nak. Tapi kalau kita boleh buat satu grup, kita join venture apa semua tu, itu lain cerita. Itu lain cerita. Yang ni mengkaji pasaran ni penting. Okey, tips yang kelima pula adalah operasi penuai dan pekerja. Yang ini paling kebanyakannya orang terlepas pandang. Dia dah pasang sistem fertigasi ataupun dia dah tanam pokok tu, baru dia fikir tentang penuai lah, pekerja lah, semua tu. Yang ni pun saya tengok menjadi kebiasaan untuk petani-petani komersial lah, dan yang dalam Malaysia ni tanam dulu, bila dah nak tuai baru menggelabah nak cari penuai dengan pekerja. Ni bahaya ni. Jadi sebaiknya sebelum kita tanam tu, sepatutnya kita kena fikir adakah kebun yang kita tanam tu mudah mendapat pekerja ataupun sebagainya. Ini pekerja setempat lah. Sebagai contohnya, ada satu tempat ni dia tanam cili api, sekali nak tuai punya susah nak cari penuai tu. Dia jenuh, dia buat iklan dekat tempat setempat ni, tak ada siapa yang berminat. Mungkin kebanyakannya ramai penduduk dekat situ jenis yang makan gaji besar ataupun sebagainya, terutamanya dekat bahagian bandar lah. Siapa yang nak tuai kan? Kecuali kita dapat pekerja asing lah. Nak dapat pekerja asing pun sekarang ni banyak yang demand kan, gaji lah apa semua tu tak nak kena panas lah apalah. Ni pun bahaya. Jadi apabila tak ada pekerja penuai dan menyelenggara sebagainya, akhirnya kebun akan terbiar lah. Terbiar, hasil tak kutip, tak boleh nak jual apa sebagainya kan. Takkan kita seorang-seorang nak kutip, nak tuai hasil tu seorang-seorang sampai berapa banyak je yang kita mampu. Jadi kita memerlukan satu tim penuai, satu tim pekerja untuk menuai hasil tu. Jadi benda ni korang kena fikir betul-betul, sebab dia bergantung kepada tanaman yang korang tanam tu. Kalau tanam cili memang tepuk dahi dia buatnya. Kalau tanam timun pun sama juga. Kalau tanam secara komersial kan, memang penuai tu sangat penting lah, pekerja ni. Okey, untuk tips yang keenam pula adalah membuat kebun kecil tanpa pinjaman. Kalau boleh lah, start daripada kecil dan makin besar lah. Okey, yang ini sangat penting terutamanya pada mereka yang mempunyai akses untuk membuat pinjaman atau mereka yang mempunyai duit yang banyak selepas bersara. Kebanyakan mereka ni mudah mengeluarkan duit ataupun mudah terpedaya apabila nak buat kebun, terutamanya bila mendapatkan khidmat konsultan. Bukan saya nak kata konsultan tu tak bagus, tapi kena ingat kebanyakannya konsultan kalau boleh nak sapu duit korang ni, dia boleh buat untung kan. Jadi dengan memberi ada pasang itu, pasang ini, beli itu, beli ini, jadi sebolehnya buat kebun tu bermula daripada kecil lah. Jangan membazir benda yang tak perlu ataupun beli benda-benda, pasang benda yang mungkin benda tu untuk masa hadapan kan. Benda tu tak guna tapi dah beli dulu. Jadi kena kaji betul-betul lah. Jangan terburu-buru nak buat pinjaman daripada Along ke, daripada bank ke, ataupun daripada saudara mara. Nanti kalau kebun tak menjadi, penyudahnya korang
juga yang menanggung rugi terhadap bank. Ialah kena bayar bulan-bulan, malu dengan saudara mara kalau tak boleh nak bayar, ataupun susah diri sendiri. Okey, lagi satu, kebanyakan yang saya lihat lah, pekebun yang bermula daripada kecil tanpa membuat pinjaman, dia lebih tahan dan berdaya saing. Sebab lama kelamaan dia boleh mampu menguasai pasaran setempat tu. Jadi mungkin sebab kerana dia tak perlu nak fikir nak bayar pinjaman kan, dia bermula daripada kecil, makin lama makin besar, jadi dia mempunyai modal pusingan yang cukup untuk mengembangkan dia punya bisnes. Kalau kita buat pinjaman ni mungkin alamak, kita nak kena fikir cukup bulan nak bayar, lepas tu nak bayar bil elektrik lagi apa semua tu kan. Jadi kalau boleh bermula daripada kecil, jangan terus boom buat besar. Sebab ada setengah tu saya tanya, ada yang buat sampai 10,000 polybag, 20,000 polybag, hasil tak boleh jual, lepas tu buat loan, penyudahnya kebun tak jadi, loan kena bayar sampai sudah. Jadi itu tak bagus sebenarnya, tak sihat untuk kita. Kalau boleh buat pertanian ni bermula daripada kecil. Ini bukan benda perkara yang main-main. Boleh korang buat macam judi gitu. Jadi kena rancang betul-betul dari segi kewangan tu. Okey, untuk tips yang ketujuh adalah tambah ilmu ataupun timba ilmu dan tambah kenalan. Ini pada bakal petani sebolehnya kena pergi kursus lah untuk mengenali perosak dan penyakit tanaman. Kena kerak timba ilmu supaya kita dapat menyelesaikan masalah perosak dan penyakit ni dalam jangka masa yang cepat dan tepat, supaya dengan ilmu tu membolehkan kita menjimatkan kos operasi dan mengelakkan pokok rosak sepenuhnya. Jadi kita boleh ambil tindakan cepat lah. Jadi kalau kita ada ilmu, kita tahu nak pilih racun macam mana, racun apa yang perlu digunakan, jadi kita tak membazir lah membeli racun yang tak sepatutnya. Dah lah tak berkesan, bukan untuk dia pula kan. Jadi benda ni penting. Timba ilmu ni, pergi kursus, berguru dengan banyak guru. Jadi bila kita pergi kursus dan ataupun kita mempunyai ramai kenalan, jadi kita boleh pilih nak pakai cara orang ni, ataupun kita nak combine semuanya menjadi cara kita sendiri. Jadi bila kita ada ilmu tu, senanglah kita untuk kita bergerak. Lagi satu, pada masa yang sama kita kena tambah rakan kenalan lah petani kita. Kalau ada masalah, kita boleh bertanya pada mereka, ataupun sekiranya hasil jualan kita tak boleh jual sepenuhnya, kita boleh tumpang dia orang punya market tu. Jadi jangan malu untuk mencari kawan. Banyak kawan yang kita ada lebih mudah untuk kita bertani, untuk kita bertanya. Boleh join lah dan manfaat media sosial yang ada seperti Facebook, grup WhatsApp dan sebagainya dalam mencari kenalan dan ilmu. Boleh, kalau macam dalam grup Facebook kan ada banyak kan, jadi kalau kita ada masalah penyakit ataupun masalah tanaman, kita boleh post dekat grup tu, kita bertanya apa masalah tu. Jadi insyaAllah ramai sifu-sifu ataupun ramai yang akan tolong jawabkan kita punya permasalahan tu. Ni yang bestnya. Okey, untuk tip yang ke-9 pula adalah modal setup dan modal operasi. Ni sangat penting. Yang kebanyakan petani yang baru memula selalu buat silap dalam menentukan pecahan apa yang perlu dan apa yang tidak perlu. Selalunya mereka akan benam semua duit modal tu dalam pusingan pertama. Contohnya untuk setup tapak kebun, tanpa memikirkan pada hari seterusnya mereka memerlukan duit untuk mungkin nak beli benih, nak beli baja, nak bayar duit gaji, bayar duit air dan sebagainya. Dia orang terlupa yang itu. Setup kebun canggih-canggih, nanti untuk yang seterusnya tak ada duit. Penyudahnya kata pokok tak berbaja, pokok tak ada selenggara dengan baik kerana tak ada duit nak beli itu ini kan. Jadi kena fikir betul-betul, nak buat kertas kerja, lepas tu kalau boleh duit modal tu boleh cover sampai 2 ataupun 3 pusingan. Andai kata kalau musim ni tak jadi, kita masih ada duit lagi untuk buat musim kedua dan musim yang seterusnya. Jadi itu benda tu sangat penting lah. Tips yang ke-10 adalah
peka terhadap teknologi dan perubahan semasa. Ni penting tau. Petani yang sentiasa up to date terhadap perubahan teknologi, mana tahu yang ambil tahu dengan perkembangan teknologi yang berkembang pesat, kita boleh manfaat teknologi tersebut dan gunakan pada kebun kita lah. Jadi kalau kita ambil tahu apa semua tu, mungkin ada setengah-setengah teknologi tu kita boleh apply dalam kebun kita, supaya dia lebih memudahkan kerja kita lah. Jadi tak adalah kita ni mengeluarkan tenaga yang lebih tapi hasil tak seberapa. Sebolehnya biar kerja sikit menggunakan teknologi tapi hasil yang keluar banyak. Jadi petani yang baik adalah yang sentiasa mengambil tahu apa yang terjadi di sekeliling, terutama dalam sektor pertanian lah. Benda ni penting supaya kita boleh mencipta peluang ataupun kita boleh meningkatkan pendapatan kita, dan mengelak perkara yang tidak diingini. Contohnya bencana alam dan sebagainya. Jadi dengan adanya teknologi kita cepat tahu benda tu. Okey, tips yang ke-10 dan yang terakhir adalah petani sepatutnya lebih berdaya saing dan tidak mengharapkan bantuan, terutamanya bantuan daripada kerajaan lah. Jangan harapkan subsidi je, kan. Golongan petani perlu bersikap lebih berdaya saing dan produktif untuk meningkatkan pendapatan mereka dalam industri pertanian ni lah. Petani mesti meletakkan sasaran dan matlamat mereka untuk berjaya dalam bidang pertanian supaya boleh berkembang dan lebih mantap pada masa akan datang. Pada masa yang sama, jangan kita tanam dalam kepala kita ni untuk mengharapkan subsidi kerajaan. Ini banyak kepada petani-petani yang baru nak menceburkan diri, duk mengharapkan subsidi kerajaan. Ada setengah tu belum buat kebun dah bising-bising nak subsidi tu, nak subsidi ni. Bukan tak boleh, tapi berpada-pada lah, kan. Jangan kita nak mengharapkan benda tu, bila tak dapat kita menyalahkan orang lain. Jadi kalau boleh kita bangun dengan usaha kita sendirilah. Kalau boleh petani ni buat ni ikut kemampuan lah dan ikut kreativiti kita lah. Lebih ni percaya pada diri kita yang kita boleh buat pertanian ni. Buat pertanian ni tak perlukan minat, tapi kita kena paksa diri. Kena paksa diri untuk buat pertanian ni lah. Bila dah menjadi minat, bila benda tu dah menjadi, minat tu akan datang sendiri. Jadi kena paksa diri untuk berjaya. Okey semua, saya harap perkongsian ringkas saya ini memberi manfaat pada korang semualah dalam menentukan keputusan, faktor-faktor apa yang perlu diambil untuk membuat keputusan sebelum korang terjun ke dalam bidang pertanian ini. Jadi kalau ada yang korang kurang faham ataupun ada kemusykilan, boleh ajukan soalan dekat ruang komen. InsyaAllah saya akan jawab. Jadi sebelum saya mengakhiri video saya kali ini, saya harap korang semua boleh support saya dengan menekan button like dan subscribe, dan jangan lupa juga tekan button loceng tu supaya setiap kali ada update video terbaru daripada saya, korang tak akan ketinggalan update tersebut dan korang menjadi orang yang pertama menonton video saya. Jangan lupa follow FB saya Nur Amirul Nur Azmi, dan terima kasih kerana menonton video saya. Saya Nur Amirul Nur Azmi, sahabat tani anda. Assalamualaikum.